Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli dan puasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih berada dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang kita untuk berusaha menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dapat mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan itu kita akan dapat bekalan yang cukup di akhirat besok. Bekalan itu nak dibawa ke akhirat, bukan di dunia ni. Dalam dunia ni kita kerjanya mengumpulkan bekalan saja. Ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Bukan bihun, bukan mie, bukan capati, bukan martabak, tapi sifat takwa. Mudah-mudahan kita dapat sifat takwa itu dan selamat kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, saya sini dah banyak bercerita tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita. Nah, untuk pagi ini kita sambung lagi. Apa akan berlaku pada diri kita? Pertama, kita akan mati. Tak lama lagi kita akan mati. Tambah yang cakap ni. Sudah 81 tahun. Masehi tau. Bukan hijrah. Masehi. Kalau Masehi itu hijrahnya mungkin 85 tahun. Saya tak kira umur. Dekat mungkin nak mati ni. Jangan tengah ceramah ni mati kamu tahu kan? Apa tuan-tuan menyembahyangkan jenazah saya? Dapat mandi ke umpamanya? Udah mati kita masuk dalam kubur. Udah cerita dulu. Tentang mati dah cerita. Masuk dalam kubur dah cerita. Bangkit dalam kubur dah cerita.
Bangkit dari kubur kita sudah pergi ke padang mahsyar. Di mahsyar pun kita dah cerita banyak perkara-perkara yang berlaku di padang mahsyar. Mula-mula kita akan dihisab. Dah habis dihisab kita akan ditimbang. Dah habis ditimbang kita akan meniti siratal mustaqim. Kalau berjaya kita melepasi titik siratal mustaqim, kita akan masuk dalam syurga. Dan bulan sudah saya dah cerita sikit tentang syurga. Jadi tengah hari ini ataupun petang ni kita cerita sambung sikit apa yang berada di dalam syurga. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, syurga itu ada 8. Itu bulan sudah ada kabar. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnin. Yang ketiga namanya Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal boleh. Dan yang ke-8 namanya Darul Qarar ataupun Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Yang mana nak tuan-tuan? 8 syurga tu nak yang mana? Nak Firdaus. Yang lain tak nak? Ya Allah, kalau ditanya hendak yang mana, jawab hendak semua. Yang Firdaus aja. Kalau Firdaus tak dapat pergi Jannatul Na'im, tak dapat pergi Jannatul Ma'wa, tak dapat pergi Darussalam. Kalau semua, kadang-kadang pergi Darussalam, kadang-kadang pergi Jannatul Na'im, kadang-kadang pergi Jannatul Ma'wa, kadang-kadang pergi Jannatul Adnin dan sebagainya. Karena kita kalau dapat masuk syurga atau di akhirat nanti kita ni bukan ada tempoh, bukan ada masa. Berapa lama? Tuan, orang masuk syurga berapa lama? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak ada habis. Jadi kalau kita dapat masuk syurga, kejap-kejap pergi Jannatul Na'im, kejap-kejap pergi Jannatul Firdaus, kejap-kejap pergi Jannatul Adnin, kejap-kejap pergi Jannatul Khuld dan sebagainya. Apa yang ada dalam syurga? Apabila kita berjaya melepasi titik siratal mustaqim, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebelum masuk syurga itu kita minum dulu. Ada tempat minumnya. Dipanggil Telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sediakan untuk kamu wahai Muhammad satu telaga namanya Al-Kautsar. Itu untuk mereka-mereka yang berjaya melepasi titik siratal mustaqim. Umat Muhammad je, umat lain tak ada. Telaga Al-Kautsar itu adalah satu telaga di pintu syurga. Belum masuk syurga minum dulu. Lebarnya dan panjangnya dan tingginya adalah sebulan perjalanan. Lebarnya sebulan perjalanan, panjangnya sebulan perjalanan, tingginya pun sebulan perjalanan. Airnya macam ni, tak ada kodak. Sekali aja kita minum airnya, segelas aja kita minum, kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu bagi mereka-mereka yang dapat meminum air Telaga Al-Kautsar. Tidak akan dahaga lama-lama. Dalam syurga itu tak minum ke? Minum. Cuma bukan kerana dahaga. Kerana di syurga mana ada dahaga, mana ada lapar, mana ada mengantuk, mana ada penat, mana ada sedih, mana ada takut, mana ada bimbang, gembira saja. Itu di syurga. Jadi dia minum tu bukan kerana dahaga. Dia minum kerana dia nak minum. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Sekali diminum, tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Itu Telaga Al-Kautsar. Cawannya berkelilingi Telaga Al-Kautsar tu seperti bintang di langit, tak terbelah. Jadi tak ada risau, takut tak ada kecawan. Air ada je. Kemudian baru masuk syurga. Dah minum, masuk syurga. Di sana terdapat berbagai-bagai nikmat.
nikmat di syurga tuan-tuan dan saudara sekalian, Allah sediakan 99% lagi. Semua nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang ada di dunia sekarang ni, yang kita buat kebut tu berapa peratus? Berapa peratus? Hanya 1% saja. Itu yang kita bertumbuk, gaduh, berkelahi, berpukul, berbunuh-bunuh ada, berperang ada, kan nak merebut 1% saja. Nak merebut hanya 1% saja nikmat di dunia. Itu yang kaya benar perang. Itu yang Yahudi beri benar bunuh orang apa? Bunuh orang Palestin tu. Nak merebut tanah Gaza yang luasnya tak sampai besar tinta pun. 1% saja. Punya lebih bingung. Bingung tu yang berperang-perang tu, yang berbunuh-bunuh tu, kan dia lambat laun dia akan mati juga. Cuma orang yang dibunuh tu mati dulu tu aja. Dia faham kita kata ni? Dia mati dulu aja. Lepas tu dia pun mati juga. Bingung kan? Oh dia bingung, dia pun akan apa? Akan mati juga. Dan bila dia mati, semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. Akan ditanya, kenapa kamu bunuh aku? Aku saja. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau tak ada sebab, saja nak bunuh, esok di akhirat kamu terkena daripada saya. Itu keadaan di syurga. 1% saja yang ada di dunia ni, yang kita pokok-pokok ni. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan di syurga. Kalau orang cerdik nak mengejar 1% ke nak mengejar 99% ni? Tentulah dia nak cari 99%. Tapi oleh kerana 1% ni pun tak terbilang oleh kita. 1% saja nikmat dunia ni pun tak terbilang oleh kita. Mana tahu Allah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak bilang nikmat Allah, kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak terbilang oleh kamu. Itu baru 1%. Betapa di syurga 99%. Lagi. Apa yang tak ada syurga semua ada. Dan di sana tidak ada benda yang buruk, tak ada benda-benda yang menyakiti, tak ada benda-benda yang meluatkan, tak ada. Semua cantik aja di syurga. Tuan-tuan yang ada kejap ni, bila dapat masuk syurga, semuanya besok secantik Nabi Yusuf. Kerana manusia yang paling tampan, paling cantik, paling sempurna ialah Nabi Yusuf. Esok secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, rupa apa dia lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Rupanya apa dia lah? Ibrahim apa Ibrahim lah? Zaid apa Zaid lah? Abdul Rahman apa Abdul Rahman lah? Tapi secantik Nabi Yusuf. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan, secantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Yang ada di syurga besok 99% lagi. Dah berapa kali sebut dah, banyak kali sebutnya. 99% semua ada. Makan ada, kenderaan ada, pakaian ada, hiburan ada. Itu sebab dalam syurga tu sesuatu kata di Nabi, sesuatu yang bukan dari Nabi kata ni, Allah ngabarkan, tapi dalam hadis kursi, bukan Al-Quran. Allah kabar dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Jadi kita ni kena cari pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-Nya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, Allah sediakan. Apa sedianya? Fiha, dalamnya, dalam syurga tu. Ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya. Kata orang kampung Gajah, egiknya. Tahu egik? Egiknya. Tak pernah kita tengok dengan mata kita. Punya dia cantik. Wala uzunun sami'at. Dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Lazatnya.
sedapnya, merdunya. Nah, hinggakan daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Hamzah Dolmat kasih biola sedap tak? Sedap kata tak? Bunyi dah sedapnya. Tapi ini lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Lebih merdu daripada tiupan saksofon sahabat. Siapa? Kasim Selamat. Tapi Ramli kan tahu di action je. Tapi Kasim Selamat no. Bila dia tiup saksofon tu, nonggi comgi nunggunya. Tak pernah tengok ke ni? Saya suka tengok ke? Begitu ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nah, dalam hati pun tak tahu, nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, nak bayang pun tak boleh. Itu keadaan dalam syurga. Ndak ke tanda. One more time. Ndak ke tanda. Ada layak kalau dia ni masuk syurga. Jangan masuk neraka. Itu bulan depan saja tentang neraka, insyaAllah ya. Pada ni cerita syurga bang. Apa yang ada dalam syurga tu? 99% lagi nikmat-nikmat ni. Semua nikmat belaka, semua sedap belaka, semua cantik belaka, semua menawan belaka. Tak ada yang benda-benda yang kita tak suka. Itu syurga ya. Makanannya. Mereka cerita tentang makanan syurga. Berbanding dengan makanan di dunia. Makanan syurga macam mana? Selera ahli-ahli syurga tuan-tuan adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada selera dalam dunia. Kalau di dalam dunia ni tuan ni dia boleh makan 3 pinggan nasi. Itu banyak tu kalau lagi 3 pinggan tu ya. Esok di syurga berapa? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Nampak? Lagi makan, lagi sedap, lagi ni kemelawak ni cerita kitab ni tau. Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Sampai 210 pinggan tu sedap je sampai habis ya. Tak ada boleh jemu-jemu. Yang hebatnya makan banyak mana pun tak ada di tengah-tengah. Kalau dalam dunia ni sampai 3 pinggan, 4 pinggan kan macam tak ada badannya. Nak menaprak tak boleh lah. Tengok. Esok tak ada. Esok selesa je. 210 pinggan seleranya. Elok je. Selesa je. Boleh menaprak elok je. Lagi hebat, bila dia makan, tak ada pula pergi ke belakang tu. Belakang apa? Tanda. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Dia bila makan, dia boleh jadi peluk. Buangan tu jadi peluk. Peluhnya pula tu lebih wangi daripada kasturi. Tahu apa kasturi? Air wangi di syurga tu dipanggil kasturi. Dalam bahasa Arabnya miskun ya. Kasturi itu ialah air wangi di syurga yang dibuat daripada lemak kejang. Bukan kacang hijau direbus balut-balut dengan tepung macam digoreng. Itu kuih kasturi lain. Ini air wangi syurga. Itu peluk tau. Lebih wangi daripada kasturi. Bila makan berpeluh badan tu. Peluh tu semua orang kebut kuihnya. Orang kebut peluhnya. Kenapa? Wangi benar. Macam air wangi benar. Macam di masjid ada air wangi kan. Kita pun ambil buat pada baju kita kan. Ini macam tu. Kalau tak jadi peluh pun dia jadi angin. Dia jadi angin. Bila jadi angin, keluar angin tu. Bila keluar angin, wanginya, bau angin tu lebih wangi dari kasturi macam tu juga ya. Itu juga. Kenyang dia keluar angin. Itu bau-bau muncul. Pasal wangi benar. Dalam dunia ni tengah duduk makan mi itu terai keluar angin. Benar rasa. Pengor baunya. Tahu ke pengor? Kalau dia tak cakap orang perak ni. Ini cakap orang gajah tu. Betul ke mana saja saya cakap, saya mesti pertahankan ke kampung gajahan saya. Faham tidak lah. Lebih wangi daripada kasturi itu makan ya.
Makan apa yang tak ada? Semua ada. Kalau dalam dunia ni 1% besok 99%. Apa semua ada. Tak tahu nak sebutnya. Semua ada. Nak tom yam ada. Nak beef stick ada. Nak barbecue ada. Lagi apa? Nak gula tempoyak ada. Nak apa lagi? Masak lemak ada. Masak kurma ada. Semua boleh lah. Bukan masak pun terus siap masak aja. Itu surga. Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar orang tanda. Selain itu pakaian surga. Dengar lah tu. Pakaian surga macam mana? Macam kita pakai sekarang ke? Ahli-ahli surga yang ada layanan istimewa dari Allah. Allah bagi dia pakaian yang ada sayap. Pakaiannya ada sayap. Tahu? Kalau ada sayap, ada kena nombor taksi. Tuan-tuan, ada kena nombor bas. Ada kena nombor kereta api. Apa jadinya? Terbang aja lah. Nak ke Jannatul Na'im, terbang sampai ke Jannatul Na'im. Nak ke Darussalam, terbang sampai ke Darussalam. Nak ke Jannatul Ma'wa, terbang sampai ke Jannatul Ma'wa. Itu dia, pakaian. Ada cerita kitab tau. Untuk boleh baca kitab namanya Syairul Salikin ada di situ. Jawharul Mahum ada. Kitab ya. Cerita tentang nikmat-nikmat surga. Itu pakaian. Lagi apa? Yang ada di surga. Pakaian di kenderaan ada tak? Ada kenderaan di surga. Apa pula tak adanya? Ada. Nak apa? Nak Ferrari ada. Nak Lamborghini ada. Bukan Lamborghini ya, Lamborghini. Lagi nak apa lagi? Nak Daimler ada. Nak Jaguar ada. Apa? Lamporian. Lamporian ada. Lamporian semua ada. Itu kenderaan ya. Canggih macam tu. Bila panggil aja dia datang. Lamborghini datang, dia pun datang. Agaknya lah ya. Saya tidak pernah nengok. Terus akan nengok bayang tak boleh ya. Tapi itu keadaan dia juga ya. Semua ada. Bagi pendek ceritanya, dah cukup waktu pun tak habis ceritanya. Pendek cerita, bagi kita orang laki-laki ni, apa Allah sediakan di syurga? Bidadari. Siapa tak nak katakan? Bidadari. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Ya. Dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu pasangan itu. Bidadari itu suci saja. Tak pernah kotor. Bidadari dunia ni ada datang kotor. Yang di rumah kita tu ada tak pernah datang kotor. Yang dah tua tak ada lagi lah. Yang muda ada sebulan kali datang kotor. Ini tak ada tu. Itu bidadari syurga. Tak pernah ada kekotoran. Tak ada pernah benda yang kita tak suka. Bidadari dunia ni cantik macam mana pun, banyak benda-benda yang kita tak suka ada pada dia. Ya tak? Ya ke tak? Itu dunia ni. Macam mana cantik pun. Miss Taman Cemara umpamanya. Miss Taman Cemara. Tapi banyaklah benda-benda yang kita tak suka. Korek hidung ada apa? Korek hidung ada apa? Tak hidung. Sedap penuh. Cantik penuh korek hidung tak? Korek telinga ada apa? Tak telinga. Nyawangin nampak apa? Tak gigi. Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Tongnya. Tong apa? Tong tai. Bawa ke pejabat, bawa ke sekolah, bawa ke pasar raya, bawa ke masjid, bawa ke surau, dan sebagainya. Itu bidadari dunia ni. Tapi esok mutahhara, kekal abadi selama-lamanya. Itu sudah bidadari. Last sekali. Sebelum apa? Udah nak masuk waktu ni. Nak cerita lagi lah. Last sekali. Paling hebat, paling bagus, paling sempurna ialah dapat melihat wajah Tuhannya. Itulah nikmat yang paling besar di syurga. Dapat melihat wajah Tuhan.
Tuan-tuan dan saudara sekalian, nak nengok Tuhan hanya di syurga. Di Taman Temara ni tak dapat. Tuhan tak izinkan. Di Ipoh ni tak dapat. Kuala Lumpur tak dapat. Di London tak dapat. Di Washington tak dapat. Di New York tak dapat. Dalam dunia ni Nabi Musa nak nengok Allah pun tak bagi dia Tuhan. Apa kata Tuhan? Lan tarani, kamu tak akan dapat melihat aku. Ada seorang yang mengaku dia ada niat nengok Tuhan. Dia mengaku dia bukan boleh percaya pun. Tahu siapa? Namanya Ayah Pin. Saya pernah berdepan dengan Ayah Pin tau. Pergi bersurah dengan dia. Dia kata kalau kamu tak dapat nengok dia, macam mana kamu nak kenal? Kata begitu. Tak ada dia katakan dia nengok, tapi dia kiasan begitu. Dia nak kenal dia. Saya ada situ tu. Saya pun terfikir kalau Nabi Musa pun tak boleh nengok Tuhan, Ayah Pin lebih mulia daripada Nabi Musa kan? Nabi Musa tu Rasul, ulul azmi pula. Takkan Ayah Pin lebih mulia daripada dia? Itu lah malam itu je lah pergi Rasulullah tak tadi ikut lagi dah. Mujur pun. Kalau saya ikut ya, jadi orang kuat dia pula kan? Ya tak? Itu dah. Jadi kalau nak nengok Tuhan, layakkan diri itu masuk syurga dulu. Dengar ni. Nanti Allah kumpulkan ahli-ahli syurga. Kita lah ya. Allah kumpulkan kita besok di satu tempat perhubungan. Udah duduk semua tu, Allah tanya kita, apa lagi nikmat yang belum kamu terima wahai hamba-hambaku? Apa jawab? Apa jawab? Kami sudah menerima segala-galanya ya Allah. Itu kita merayu, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami sujud kepada kamu. Tanda kesyukuran kami terhadap segala nikmat yang telah kamu bagi kepada kami. Nak minta sujud. Allah jawab, di syurga mana ada sujud? Nak sujud di mana? Di dunia ni dulu. Di syurga mana ada sujud lagi? Tetapi oleh kerana kamu minta sungguh-sungguh, aku izinkan kamu ni. Aku bagi kamu sujud. Wahai hamba-hambaku, sujud kamu semua. Kita pun sujud. Tahu berapa lama sujudnya? Tuan-tuan, berapa lama sujud? Tak pernah baca kitab ke mana? 40 tahun. Sujud aja 40 tahun. Bukan 40 tahun dunia ni, 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat berapa lama? Bandingkan dengan dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah. Pada hari yang untuk kekiraan kamu ialah 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia ni. Jadi kalau 40 tahun apa? 40 kali 1000 kali 365. Ini cikgu matematik apa tahu? 40 kali 1000 dan 40,000. 40,000 kali 365 apa? Tahunnya ya? Dah ada berapa? 14,600,000 tahun. Sujud aja. Jemu ke dah? Letih ke dah? Tak ada letih. Tenggelam dalam kerinduan sujud kepada Allah SWT. Tak ada letih-letih. Sehingga Allah perintahkan, angkat mukamu wahai hamba-hambaku. Jadi kita buang angkat muka. Kalau dalam dunia ni lalu sujud 14 juta 600,000 tahun. Susah 14 juta 14 minit pun tak lalu. Ya tak? Kalau sujud dah 14 minit dah. Udah belum. 14 minit dah. Udah belum. Angkat boleh. Belum boleh saya letak balik. Batal ke tak semayang? Batal ke tak semayang? Batal betul. Ini dah 14 juta 600,000 tahun. Angkat muka. Kita pun angkat muka. Seronok lah. Lepas itu Allah panggil. Ada masa ke tak? Tak ada masa cerita je kan? Allah panggil. Mula-mula Allah panggil Nabi Musa AS. Ditanya Nabi Musa, sudahkah kamu sampaikan risalah yang aku perintah kamu sampaikan kepada umat kamu? Jawab Nabi Musa, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Musa untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Tuan-tuan, apa nama kitab yang diturun kepada Nabi Musa? Ya Allah. Taurat, bukan Taurat. Taurat. Taurat orang Melayu. Taurat untuk orang Melayu ya. Orang kaum gajah, dia orang gajah betul. Tapi ayat Quran ni yang dipendek-pendek tau. Walaupun orang gajah ke orang lambu ke orang telur bakung ke orang melayang kan, jangan pendek-pendek. Kena sebut betul-betul. Taurat. Dia membaca Taurat. Sedaplah. Seorang Nabi, seorang Rasul mana tak sedapnya?
Udah habis dia baca. Dalam bahasa apa? Taurat dalam bahasa apa? Dalam bahasa Qibti. Nama bahasanya apa? Qibti. Dia baca. Lepas tu dia berhenti. Dia pun duduk. Panggil pula Nabi Isa AS. Ditanya Nabi Isa soalan yang sama. Mana diperintahkan Nabi Isa untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya? Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Injil. Nun jumpa dengan Injil tu dengung sikit. Injil. Ifa ya. Ingat Injil saja. Ayat Quran kan baca betul. Injil. Jil. Ma'arif sukun. 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Dia membaca. Sedap tu. Sudah sedap dia pun berhenti. Itu panggil pula Nabi Daud. Panggil Nabi Daud. Nabi Daud pun bangun. Ditanya ayat tanya yang sama. Itu diperintahkan Nabi Daud tu baca. Kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Zabur. Zabur ya. Nabi Daud pun baca. Bila Nabi Daud baca lagi seronoklah kita. Kerana dalam sejarah kita tahu yang paling merdu suara yang siapa? Nabi Daud lah. Itu paling merdu suara. Sampai orang kamu gajah dia buat lagu Robania tu. Buat lagu Robania tentang Nabi Daud tu. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah la Daud. Dia minta dengar Robania kan ni? Padahal bukan logik pun. Sini kata tu logik ke? Bila ponah Siti Fatimah dengar suara Nabi Daud. Siti Fatimah anak Rasulullah zaman lain. Tapi orang kebanyakan betul lah. Kebanyakan gajah ni. Orang gajah lambau apa tu. Mana saya ke lambau. Betul tak? Sama aja. Jadi sedap lah. Sedap tak suara Nabi Daud? Sedap. Tenggelam kita kerinduan kerana keseronokan mendengar suara Nabi Daud. Betul mati Nabi Daud. Dipanggil pula Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Muhammad SAW. Dia baca. Dia tanya-tanya itu dia suruh baca Quran. Kerana Nabi Daud itu dalam bahasa apa? Injil dalam bahasa apa? Lupa tadi. Injil dalam bahasa Syriani. Nabi Daud itu dalam bahasa apa? Ibrani namanya. Ibrani ya. Itu tentang Nabi Muhammad. Dalam bahasa apa? Nabi Muhammad dalam bahasa apa? Arab. Dia pun baca surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sampai habis. Rupanya tuan-tuan, suara Nabi Muhammad adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Dengar elok pernyataannya. Suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Kita dalam sejarah dan tarikh kita sedar atau kita diajar oleh tuan guru kita yang memiliki suara yang terbaik ialah Nabi Daud. Tapi rupanya Nabi Muhammad tu lebih merdu. Sebab itu Nabi Muhammad tu tidak ada siapa yang boleh mengatasi dia. Apa bidang apa dia nombor 1 lagi? Apa je? Dah bunyi tak. Jadi dia pun baca. Udah baca, kita pun seronok lah. Sikit lagi boleh, sikit je ya. Boleh. Tak ada ceritanya. Dia pun baca. Udah baca lepas tu duduk Nabi Muhammad. Allah pula baca dari kalamnya. Ya Allah baca. Nabi ini. Macam mana jangan jaga akidah? Kerana Allah baca bukan ada suara, bukan ada huruf. Macam mana? Entah, tak tahu. Allah yang tahu. Yang kita tak tahu ya. Dia pun baca. Apa dia bacanya? Surah Ar-Rahman. Tahu surah Ar-Rahman? Masjid surah Ar-Rahman. Nama surahnya Ar-Rahman. Surah yang baca pun surah Ar-Rahman juga. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Sambung.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sono dah. Oh, punya sono lah. Lagi udah habis baca, kata Allah tanya kita, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajahku? Sampai tak nak angkat tangan. Apa jawab kita? Apa jawab? Ndak leng. Tolong mengajar tak betul? Ndak leng. Sampai tak nak? Ketika itu Allah bukakan hijab dan kita dapat melihat wajahnya. Berseri-seri muka kita. Allah gambar dalam Quran apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Qiyamah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan melihatnya, menelik. Menelik tu apa? Tengok tu. Menelik. Tengok. Melihatnya. Begitulah, itulah merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling hebat bagi mereka-mereka yang layak masuk dalam syurga. Tidak, kita nak masuk syurga. Syarat ada berapa? Tengok jadi saya, berapa? 2. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Dapat syurga. Sekian dulu. Ada lagi nak cerita ni, kerana sampai pukul 2 boleh lagi ni. Jadi cukup sekadar itu untuk petang ya. Sekian, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan azan untuk wilayah.